Tafsir fi Zilalil Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, terjemahan bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Surah An-Nasr, surah kemenangan, surah yang ke-110. Surah ini diturunkan di Madinah, mengandungi 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Iza jaa nasrullahi wal fath, apabila tiba pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah sepuak demi sepuak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan pohonlah keampunannya, sesungguhnya Dia Maha Penerima taubat. Surah yang pendek ini membawa berita gembira kepada Rasulullah SAW, yaitu berita ketibaan pertolongan dari Allah dan kemenangan menakluk negeri Mekah, dan sambutan manusia yang berduyun-duyun memeluk agama Allah, di samping memberi arahan kepada Rasulullah SAW supaya bertawajuh kepada Allah dengan tasbih, tahmid dan istighfar ketika terlaksana berita-berita yang menggembirakan ini. Di samping itu, surah ini juga sekaligus mendedahkan tabiat dan hakikat agama Islam dan sejauh mana cita-cita perjuangannya mahu membawa manusia kepada ketinggian, kemuliaan, keikhlasan, kebebasan dan kemerdekaan, iaitu kemuncak matlamat yang tidak dapat dicapai manusia melainkan di bawah naungan Islam. Ada berbagai-bagai hadis mengenai turunnya surah ini. Di antaranya yang kami pilih ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, iaitu kami telah diceritakan oleh Muhammad ibnu Abi Adi dari Daud, dari Asy-Syabi, dari Masruq. Katanya, Aisyah telah bercerita kepada Rasulullah SAW di akhir-akhir kegiatannya banyak berzikir dengan Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, wattawabu ilaih. Dan beliau telah bersabda, Tuhanku telah memberitahu padaku bahawa aku akan melihat satu alamat pada umatku, dan ia memerintah kepadaku apabila aku melihat alamat itu supaya aku bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepadanya. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima taubat, dan aku telah pun melihat alamat itu, iaitu Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Muslim melalui Daud ibnu Abi Hind dengan nas ini. Ujar Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksudkan dengan kemenangan di dalam surah ini ialah kemenangan menakluk Makkah, dan inilah pendapat yang sebulat. Kabilah-kabilah Arab memang menunggu-nunggu kemenangan Rasulullah SAW menakluk Mekah untuk memeluk agama Islam.
Mereka berkata, jika Muhammad dapat menundukkan kaumnya, maka itulah tanda ia seorang Nabi. Oleh itu, apabila Allah memberi kemenangan kepadanya menakluk Mekah, mereka pun memeluk agama Allah sepuak demi sepuak. Dalam masa tidak sampai 2 tahun selepas itu, seluruh semenanjung Arab beriman kepada agama Allah. Tiada kabilah Arab, melainkan semuanya mengisytiharkan keislaman mereka. Menurut riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Amru ibn Salamah, katanya, sebaik saja tertakluk negeri Mekah, setiap kaum segera menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman mereka. Kabilah-kabilah Arab sebelum itu memang menunggu-nunggu tertakluknya negeri Mekah untuk menyatakan keislaman mereka. Kata mereka, biarkanlah Muhammad dengan kaumnya. Jika dia dapat menundukkan mereka, maka itulah tanda ia seorang Nabi. Itu Al-Hadis. Hadis ini adalah sesuai dengan keterangan surah ini yang memberi isyarat bahawa satu peristiwa akan berlaku selepas turunnya ayat ini dan mengarahkan Nabi SAW supaya bertasbih, bertahmid dan beristighfar apabila berlakunya berita yang menggembirakan ini dan timbul alamatnya. Di sana ada satu hadis dari Ibnu Abbas, dan hadis ini tidaklah sukar untuk diselaraskan dengan hadis yang telah kami pilihkan itu. Ujar Al-Imam Al-Bukhari, kami telah diceritakan oleh Musa bin Ismail, katanya, kami telah diceritakan oleh Abu Awanah dari Abi Bishar, dari Sa'id Ibn Jubair, dan dari Ibnu Abbas, katanya, Umar telah memasukkan aku ke dalam kumpulan tokoh-tokoh tua perang Badar. Setengah mereka seolah-olah merasa tidak setuju dengan hati mereka lalu berkata, mengapa dimasukkan budak ini bersama kami? Kami juga ada anak-anak yang sebaya dengannya. Jawab Umar, dia dari budak-budak yang kamu telah kenal. Pada suatu hari, Umar menjemput mereka, lalu ia masukkan aku bersama mereka. Menurut hatiku, ia menjemput aku bersama mereka untuk memperlihatkan kebolehanku kepada mereka, lalu ia berkata, apa pendapat kamu tentang maksud firman Allah Azza wa Jalla, Iza ja'a nasrullahi wal fath? Jawab setengah mereka, Allah menyuruh kita bertahmid dan beristighfar kepadanya apabila dia menolong dan memberi kemenangan kepada kita. Setengah yang lain diam, tidak berkata apa-apa. Lalu Umar berkata kepadaku, adakah pendapat engkau begitu juga, wahai Ibnu Abbas? Jawabku, tidak. Lalu ia terus bertanya, apa pendapat engkau? Jawabku, itulah ajar Rasulullah SAW yang beritahu Allah kepadanya. Firman Allah, apabila tiba pertolongan Allah dan kemenangan, maka itulah alamat ajal engkau. Oleh itu, hendaklah engkau bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan beristighfar, memohon keampunannya. Sesungguhnya dia Maha Penerima Taubat. Kata Umar Ibn Khattab, aku tidak mengetahui maksud ayat ini, melainkan apa yang dikatakan engkau. Ini adalah riwayat Al-Bukhari sahaja. Mungkinkah pada Rasulullah SAW apabila ia melihat alamat dari Tuhannya, ia terus faham bahawa tugasnya di bumi telah pun selesai dan dia tidak lama lagi akan menemui Tuhannya? Inilah maksud Ibnu Abbas. Itulah ajar Rasulullah SAW yang diberitahukan Allah kepadanya. Walau bagaimanapun, di sana terdapat satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Ibnu Abbas juga, katanya,
Sebaik saja turun Iza ja'a nasrullahi wal fath. Rasulullah SAW terus memanggil Fatimah dan berkata, sesungguhnya ayahanda telah diberitahu tentang kematian ayahanda. Lalu Fatimah menangis. Kemudian dia ketawa sambil berkata, ia menceritakan kepadaku bahawa ia telah diberitahu tentang kematiannya. Kerana itulah aku menangis. Kemudian dia berkata pula, sabarlah ananda, kerana engkau anggota keluarga ayahanda yang pertama yang akan mengikuti ayahanda. Kerana itulah aku ketawa. Di dalam hadis ini terdapat keterangan yang menentukan masa turunnya surah ini, iaitu diturunkan selepas kemenangan menakluk Mekah tercapai dan sambutan orang ramai memeluk agama Islam secara besar-besaran telah terlaksana. Kerana itu apabila surah ini diturunkan sesuai dengan alamatnya, maka Rasulullah SAW pun faham bahawa ajalnya telah hampir. Tapi hadis yang pertama lebih kukuh dan lebih selaras dengan nas zahir Al-Quran, terutama hadis yang menceritakan tentang Siti Fatimah yang menangis dan ketawa itu telah diceritakan dalam satu hadis yang lain, dengan satu gambaran yang lain yang sesuai dengan pendapat yang kami tarjihkan ini. Hadis itu ialah dari Ummu Salamah radhiyallahu an, katanya, Rasulullah SAW telah memanggil Fatimah pada tahun kemenangan menakluk Mekah dan bercakap-cakap dengannya, lalu Fatimah menangis. Kemudian dia bercakap-cakap dengannya, lalu lagi Fatimah ketawa. Kata Ummu Salamah, apabila Rasulullah SAW wafat, aku bertanya Fatimah tentang rahsia tangisannya dan ketawanya tempoh hari. Lalu ia bercerita, Rasulullah telah memberitahu kepadaku ia tidak lama lagi akan wafat. Itulah sebabnya aku menangis. Kemudian ia memberitahu kepadaku pula bahawa aku akan menjadi penghulu kepada wanita-wanita ahli syurga, kecuali Maryam binti Imran. Kerana itulah aku ketawa. Dikeluarkan oleh Tirmizi. Hadis ini selaras dengan nas zahir Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya, yang menerangkan di sana ada satu alamat di antara Rasulullah SAW dengan Tuhannya, iaitu apabila tiba pertolongan Allah dan kemenangan menakluk Mekah. Oleh itu, apabila kemenangan menakluk Mekah berlaku, maka Rasulullah SAW faham bahawa masa pertemuannya dengan Tuhannya telah hampir, dan kerana itulah ia memanggil Siti Fatimah sebagaimana yang telah diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu an. Dari seluruh huraian ini, marilah kita keluar meneliti pengertian yang tetap dan bimbingan yang berterusan yang dibawa oleh surah ini. Marilah kita menuju ke mercu yang ditunjukkan oleh surah yang pendek ini. Bahagian awal surah ini menyarankan satu kefahaman khusus tentang hakikat peristiwa yang berlaku di alam ini dan tentang peranan Rasulullah SAW dan peranan para mukmin dalam urusan dakwah Islam dan batas keupayaan mereka dalam urusan ini. Saranan ini diterangkan dalam ayat Iza ja'a nasrullahi wal fath, apabila tiba pertolongan Allah dan kemenangan, iaitu pertolongan dan kemenangan itu adalah datang dari Allah pada masa yang ditentukannya dan dalam bentuk yang dikendakinya, sedangkan Nabi dan para sahabatnya tidak mempunyai apa-apa peranan dalam kemenangan itu. Ia merupakan urusan Allah semata-mata yang dilaksanakannya dengan mereka atau tanpa mereka. Cukuplah Allah melaksanakan kemenangan dan urusan agamanya melalui mereka dan melantikkan mereka selaku pengawal dan pemegang amanah agamanya. Inilah keseluruhan peranan mereka dalam mencapai kemenangan.
dan dalam sambutan orang ramai menerima agama Allah. Karena itu, dalam menghadapi penghormatan Allah yang melaksanakan kemenangan itu, mereka berkewajipan bertasbih, bertahmid dan beristighfar di saat-saat kemenangan itu. Bertasbih dan bertahmid atas nikmat Allah yang telah menjadikan mereka sebagai pemegang amanah dan pembela agamanya, juga atas rahmat Allah ke atas seluruh umat manusia dengan mengurniakan kemenangan kepada agamanya, kemenangan kepada Rasulnya menakluk Mekah, dan sambutan besar-besaran dari orang ramai memeluk agamanya yang penuh kebajikan itu. Setelah sekian lama mereka berada dalam keadaan buta, sesat dan rugi. Beristighfar terhadap berbagai-bagai perasaan dan pengalaman jiwa, iaitu beristighfar terhadap perasaan bangga dan sombong yang berkecamuk dalam hati di saat-saat mabuk kemenangan setelah sekian lama berjuang. Perasaan yang sedemikian memang sukar dikawal dalam hati manusia, kerana itulah mereka perlu beristighfar. Beristighfar terhadap perasaan-perasaan tidak sabar, perasaan terkilan kerana lambatnya Allah menunaikan janji memberi bantuan dan pertolongan, perasaan gentar dan goncang, iaitu perasaan-perasaan yang mungkin dialami di dalam saat-saat menghadapi perjuangan yang lama, kepenatan dan kesukaran sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah dalam surah yang lain. Di dalam ayat 214 surah Al-Baqarah, adakah kamu mengira bahawa kamu akan memasuki syurga sedangkan kamu belum menerima dugaan seperti orang-orang mukmin yang terdahulu dari kamu? Mereka telah ditimpa kesusahan dan kesengsaraan dan mereka telah digoncangkan dengan berbagai-bagai ujian, sehingga Rasul dan orang-orang mukmin yang ada bersama pernah bersungut, bilakah tibanya pertolongan dari Allah? Lalu dijawab, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Al-Baqarah ayat 214. Sikap yang seperti itu memerlukan istighfar. Beristighfar kerana tidak cukup bersyukur pada Allah yang sentiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya yang tidak putus-putus. Daya upaya manusia sentiasa terbatas, sedangkan nikmat dan anugerah Allah sentiasa melimpah ruah. Firman Allah, andainya kamu membilang nikmat Allah, nescaya kamu tidak berdaya mengirakannya. Ayat 18 surah An-Nahl. Ketaksiran yang seperti ini memerlukan istighfar. Di sana ada satu lagi tujuan yang halus dari beristighfar di saat mencapai kemenangan, iaitu untuk menggerak dan menyedarkan hati yang sedang dilambung rasa megah dan bangga dengan kemenangan itu agar menginsafiri ketaksiran dan kelemahan dirinya. Oleh itu, ia lebih baik merendahkan rasa kebanggaannya itu dan memohon istighfar kepada Allah, kerana istighfar boleh menghalangkan perasaan angkuh dan sombong. Perasaan lemah dan merasa tidak cukup bersyukur kepada Allah, juga amalan bertawajuh kepada Allah kerana memohon kemaafan dan keampunan boleh menjamin tidak berlakunya perbuatan-perbuatan yang zalim terhadap musuh-musuh yang kalah. Orang yang menang hendaklah menyedari bahawa Allah mengamatinya, bahawa Allah lah yang memberi kekuatan kepadanya mengalahkan musuhnya, sedangkan ia lemah dan tidak berupaya. Allah telah mengalahkan musuh-musuhnya kerana suatu tujuan yang dikehendakinya. Oleh itu, kemenangan yang dicapai itu adalah kemenangannya dari kurnianya,
Penaklukan itu adalah penaklukannya dan agama adalah agamanya dan segala sesuatu terpulang kepadanya. Itulah kemuncak yang gemilang dan mulia yang diserukan oleh Al-Quran supaya manusia bercita-cita mendakinya. Itulah kemuncak yang membuat manusia dewasa kerana mereka dapat menundukkan keangkuhan mereka dan membuat jiwa mereka terbang bebas kerana mereka tunduk kepada Allah. Itulah kebebasan dari belenggu-belenggu diri sendiri supaya manusia menjadi ruh-ruh dari ruh Allah yang tidak mencari sesuatu yang lain melainkan keredaan Allah. Dan di samping kebebasan itu ialah perjuangan untuk menolong kebaikan dan menegakkan kebenaran. Juga usaha mengimarahkan bumi dan memajukan kehidupan. Memimpin umat manusia dengan pimpinan yang matang, bersih, membina, adil, baik dan menuju kepada Allah. Seseorang itu tidak akan mencapai kebebasan selama ia terbelenggu kepada dirinya dan kepada nafsu keinginan dan selama ia tidak dapat membebaskan dirinya di saat-saat kemenangan dari perasaan merasa berjasa dalam kemenangan itu agar ia hanya mengenangkan jasa Allah yang tunggal sahaja. Inilah adab sopan para nabi-nabi yang dikehendaki Allah supaya sentiasa dijunjung tinggi oleh manusia. Inilah adab sopan Nabi Allah Yunus, Nabi Allah Yusuf alaihi salam di saat tercapainya segala cita-citanya. Firman Allah dalam ayat 100 surah Yusuf. Lalu ia mengangkatkan dua ibu bapanya di atas singgasananya dan mereka merebahkan diri sujud hormat kepadanya dan berkata, "Wahai ayahandaku, inilah tabir mimpi anak anda dahulu. Sesungguhnya Allah Tuhanku telah menjadikan mimpi itu suatu kenyataan dan sesungguhnya ia telah melakukan segala kebaikan terhadap anak anda ketika ia membebaskan anak anda dari penjara dan membawa ayahanda bonda ke sini dari dusun padang pasir setelah syaitan merosakkan hubungan di antara ananda dengan saudara-saudara ananda. Sesungguhnya Tuhanku itu maha halus melaksanakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya dia maha mengetahui dan maha bijaksana. Ayat 100 surah Yusuf. Di saat itu Nabi Yusuf alaihissalam mencabutkan dirinya dari suasana kegembiraan bertemu dengan orang tuanya dan berbaik-baik kembali dengan saudara-saudaranya untuk bertawajuh kepada Allah bagi menyampaikan kesyukurannya. Beliau berdoa ketika berada di kemuncak kekuasaan dan dalam kegembiraan tercapai impiannya. Ayat 101 surah Yusuf. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah mengurniakan kepadaku nikmat kerajaan dan Engkau telah mengajarkan ilmu tabir mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pemangku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam agama Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ayat 101 surah Yusuf. Di sini lenyaplah segala pangkat dan kebesaran dan hilanglah segala kesukaan bertemu dengan orang tua dan kegembiraan berkumpul kembali dengan saudara mara. Pemandangan babak akhir kisah Nabi Yusuf alaihissalam menggambarkan pemandangan seorang manusia yang bermohon kepada Tuhannya supaya memelihara keislamannya hingga ia wafat dan supaya ia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh di sisi Tuhannya. Inilah juga adab sopan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam apabila ia melihat singgasana Balqis, Ratu Negeri Sabar, muncul di hadapannya sebelum matanya berkelip. Ayat 40 surah An-Nahl.
surah An-Nahl. Dan apabila Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini adalah limpah kurnia dari Tuhanku untuk mencuba aku. Adakah aku bersyukur padanya atau mengingkari nikmatnya?" Oleh itu, sesiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya, dan sesiapa yang mengingkarkan nikmatnya, maka Tuhanku adalah Maha Kaya dan Maha Pemurah. Ayat 40 surah An-Nahl. Inilah juga adab sopan Nabi Muhammad SAW di sepanjang hidupnya dan dalam masa mendapat pertolongan dari Allah dan mencapai kemenangan menakluk Mekah. Beliau membongkok di atas belakang untanya kerana bersyukur pada Allah dan memasuki negeri Mekah dengan keadaan seperti itu. Sedangkan negeri itulah yang telah menyakitinya, mengusirnya keluar, memeranginya dan menentang dakwahnya dengan penuh kedegilan. Apabila tiba pertolongan dari Allah dan terlaksana kemenangan menakluk Mekah, ia lupakan kesukaan mendapat kemenangan dan terus membongkok, bersyukur pada Allah, bertasbih, bertahmid dan beristighfar sebagaimana yang diajar oleh Tuhannya. Ia bertasbih, bertahmid dan beristighfar begitu banyak sebagaimana yang diceritakan oleh hadis-hadis, dan itulah sunnah yang diikuti para sahabat selepasnya radhiyallahu anhu ajma'in. Demikianlah terangkatnya manusia dengan keimanan mereka kepada Allah. Demikianlah jiwa mereka memancar dengan gemilang, melembut halus dan terbang bebas. Demikianlah mereka berjaya sampai kepada darjah kebesaran, kekuatan dan kebebasan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri wa alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri wa alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri wa alihi.